Okey, kita tengok soalan seterusnya untuk koordinat geometri. Kita tengok soalan dia berbunyi rajah 7 menunjukkan sebuah segitiga PQR. PQR, okey. Cari persamaan garis lurus, yang melalui titik R dan berserenjang dengan PQ. Okey. Bila dia kata berserenjang, bermaksud garis itu dia adalah 90 degree ataupun dia bersudut 90 darjah dengan PQ. Okey, dan dia melalui titik R. Okey, so garisan ini yang berwarna biru ini yang saya baru lukiskan. Okey, so cara dia yang pertama ialah ini adalah rules dalam garis lurus. Garis lurus apabila dia berserenjang, dua garisan berserenjang, gradient ini ataupun dia punya kecerunan dia kita namakan M1 dan kecerunan garis yang berserenjang dengan PQ kita namakan dia sebagai M2. Gradient dia, kecerunan dia, so dia dapat direlatekan atau dihubung kaitkan antara M1 dan M2 dengan formula M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Okay, so M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Itulah cara untuk kita cari kecerunan garis yang berserenjang dengan PQ dan melalui R. Okey, sebelum kita nak cari M2 kita perlu cari dulu M1 berapa ya. Okey, so untuk M1 ialah cara nak cari M1 adalah Y1, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey, sama dengan X2, ini adalah kita punya X2, ini kita punya Y2. Okey, ini kita punya X1, ini kita punya Y1. Okey, so Y2 adalah negatif 6. Tolak Y1 iaitu kosong. Dan X2 adalah kosong dan X2 adalah kosong dan X1 adalah negatif 3. So negatif negatif dan negatif kita akan dapat positif 3. So kita akan dapat negatif 2. Okey, untuk M1. So masukkan dalam formula ini. So negatif 2 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. So M2 sama dengan 1/2. Jadi kecerunan untuk garisan yang berserenjang dengan PQ dan melalui R adalah 1/2. Selepas itu kita masukkan ke dalam persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan MX plus C. C apa? C adalah pintasan Y. Y apa? Value Y. M apa? Kecerunan dia yang kita cari tadi iaitu 1/2. X apa? X adalah nilai X. Okey. So kita masukkan dulu dengan apa yang kita ada. Y sama dengan 1/2X plus C. Okey, so kita nak cari value C. Macam mana? Kita menggunakan koordinat point mana-mana yang ada dalam garisan ini. So kita dapati bahawa R berada dalam garisan ini. Jadi kita masukkan value Y R dengan X R. So value Y R adalah negatif 6. 1/2 X berapa? X adalah negatif 4 tambah C. So negatif 6 sama dengan negatif 2 tambah C. So negatif 2 pindah sana, kita akan dapat negatif 4 sama dengan C. Jadi persamaan garis yang berserenjang dengan PQ dan melalui R adalah Y sama dengan 1/2X negatif 4. Logik ke tak negatif 4? Jika kita tengok, kita sambungkan ini, kita ternyata bahawa pintasan Y dia berada di bawah X. So logik ya, kita dapat value sini adalah negatif 4. Okey? Okey, seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Dia minta apa? Soalan B minta cari nisbah luas dalam unit square segitiga PQR
segitiga PQR and then kepada luas segitiga OPQ. Okey, O berada di sini ya. Okey, di origin OPQ. Okey, ada dua segitiga. Ini satu segitiga dan ini satu lagi segitiga. Okey. So untuk segitiga ini kita boleh guna untuk segitiga PQR, kita cari luas dia. Kita cari kedua-dua luas segitiga dahulu. Selepas itu kita bahagikan kedua-dua luas segitiga ini dengan luas segitiga yang terkecil antara dua tu untuk kita dapatkan nisbah dia berapa. Okay, so first step, cari kedua-dua luas segitiga dahulu. So luas segitiga PQR, kita nak guna formula apa? Kita guna formula yang diberi dalam exam, iaitu luas segitiga. Okey, koordinat dalam part geometri nombor 4. Okey, nombor 4. So, kita tengok formula ini, cara nak gunakan dia, kita letak 1/2 modulus X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3, and then kita patah balik kepada X1. Sebab apa? Okey, ini X1 X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3, dan kita kena patah balik bagi dia komplit satu segitiga. Patah balik sini jadi X1 Y1. Okey, lepas tu kita pun masukkan nilai siapa dia X1, Y1, siapa dia S1, Y1, siapa dia S2, Y2, siapa dia S3, Y3, siapa dia X1, Y1 balik Okey, kita masukkan nilai koordinat dia. So kita tengok 1/2 modulus X1, katakanlah kita start dengan P. Okey, kita start dengan P. So, kita start dengan P sebagai X1, Y1. So, 0, -1, 0, -1, -3, 0, -4, -6, -6. Okay. And then, buat macam mana? And then, barulah kita boleh kaitkan dengan formula yang diberi. Okay. Secara kita darabkan secara silang 0 dengan 0. X1 dengan Y2, X2 dengan Y3, X3 dengan Y1. So kita darabkan ini dahulu. Okey, so kita akan dapat macam mana? 1/2 modulus 0 tambah 3, -3 darab -6, kita akan dapat positif 18. -4 darab dengan -6, kita akan dapat positif 24. Okey, selesai macam tu, tutup bracket and then kita tolak dengan siapa? Kita tolak dengan, kita darab silang secara opposite pula macam ni Okey, X2 dengan Y1, X3 dengan Y2, X1 dengan Y3. Okey, and then kita tengok -3 darab -6, kita akan dapat 18. -4 darab dengan 0, kita akan dapat 0. 0 darab dengan -6, kita akan dapat 0. So 18 modulus. Okey, so kita pun buka bracket dalam modulus ini, buka bracket. Okey, kita akan dapati bahawa 18 tambah 24 tolak 18. Okey, 18 tolak 18 kita boleh potong sahaja. So kita akan dapat 1/2 modulus 24, dan 24 adalah nilai positif. So modulus boleh hilang macam tu saja, sebab fungsi modulus adalah untuk menukarkan nombor negatif menjadi nombor positif, mempositifkan nombor di dalam modulus. So kita akan dapat berapa? 12. Okey, 24 bahagi 2 dapat 12 unit square untuk segitiga PQR. And then untuk segitiga POQ, jika anda perhatikan segitiga POQ, kita lukis balik. Sini adalah origin, maknanya kosong. Jika sini -6, bermaksud panjang sini adalah 6. Okey, dan kita tengok sini O ke Q,
panjang dia, jarak dia adalah 3, tapi disebabkan dia sebelah kiri, dia akan jadi negatif 3. So 3 di sini. Okey, ini untuk segitiga OPQ. So luas dia, luas segitiga biasa, iaitu 1/2 darab dengan panjang, darab dengan tinggi. Kita akan dapat sini 2, 6 bahagi 2 dapat 3. 6 bahagi 2 dapat 3, dan 3 darab 3 kita akan dapat 9 unit square. Okey, jadi ratio dia adalah ratio PQR nisbah kepada OPQ adalah sama dengan luas PQR adalah 12 dan OPQ adalah 9. So seperti yang saya beritahu tadi, kita bahagikan dengan yang paling kecil, iaitu 9. Okey, 9. So kita tukarkan yang ini menjadi 12 bahagi 9 nisbah 9 bahagi 9. So kita akan dapat berapa? Kita akan dapat ini adalah 4, ini adalah 3. Okey, kita gunakan sifar 3. Okey, sini kita akan dapat 1. Okey, so tak cantik tak cantik. So kita boleh tukar, kita pindahkan 3 ke sana, kita akan dapat 3, 4. So nisbah PQR nisbah kepada OPQ sama dengan 4 nisbah 3. Okey, dapat? Okey, seterusnya kita tengok soalan C Soalan C dia beritahu apa? Titik S bergerak dengan keadaan jaraknya daripada P dan jaraknya daripada Q dalam nisbah 1 nisbah 2. Okey, cari persamaan locus S apabila dia bergerak dalam jarak yang sama antara 2 point, bermaksud dia adalah locus. So apabila satu locus, dia ada laluan dia. So kita dapati bahawa S ni dia berada antara P dan Q. Okey, dia boleh berada di mana-mana, tapi katakanlah ini adalah locus itu, garisan locus itu. Bermaksud jarak dia daripada P ke Q, S ini akan berada dalam garisan locus ini Okey. So jika S berada di sini, nisbah dia akan jadi 1 dan 2. Okey. So S nisbah SP, okey, dengan SQ nisbah dia adalah 1 nisbah 2. Jadi SP jarak dia akan sentiasa bernisbah 1 kepada 2 antara jarak S dengan Q. Okey, so jarak S akan berada dalam garisan locus. Katakanlah ini garisan locus dia Okey, kita assume sahaja. Okey, katakanlah ini garisan locus dia, dan jika S berada di sini, jarak P dan jarak QP akan ada 1 dan sini akan 2. Mana-mana sekalipun akan sama. Jika point S kat sini, maknanya PS ratio dia, jarak dia, dan jarak kita bandingkan dengan jarak Q ke S sentiasa 1, 2. Okey, faham betul-betul locus tu macam mana? Okey, pertama sekali, step yang pertama untuk jawab soalan locus ialah masukkan dalam bentuk ratio. Sama ada soalan bagi ataupun soalan sebutkan. So kita bila dia sebutkan, dia tulis macam soalan ini. Okey, kita tukarkan terus dalam macam ni Okey. So the next step, tukarkan bentuk nisbah kepada bentuk fraction. Okey. So supaya apa? Supaya senang untuk kita cari distance dia. Okey, so kalau SP nisbah SQ, bermaksud SQ akan berada di bawah SP. So bila SQ berada di bawah SP, 2 juga akan berada di bawah. And then next step buat apa? Next step ialah pindahkan 2 ke sini, pindahkan Q ke sini. Daripada fraction kita tukarkan dia menjadi whole number. So bila tukar jadi whole number, dia akan jadi apa? 2SP sama dengan SQ. Okay, and then buat apa? And then kita cari jarak antara S dengan P dan S dengan Q. Guna apa? Guna formula yang diberi, okay, dalam geometri, iaitu nombor 1. Okay, formula distance. Okay, formula distance sama dengan square root X1 tolak X2 square tambah
Y1 tolak Y2 square. Okey, X1, X2 untuk SP siapa? X1, Y1 untuk SP adalah point S dan X2 dengan Y2 adalah point P. Begitu juga dengan SQ, X1 dengan Y1 adalah untuk point S dan X2 dengan Y2 adalah untuk point Q. Okey, so kita dah tahu nak guna formula mana, masukkan dalam formula. Okey, kita cari distance SP. Okey, S kita tak tahu, kita biarkan value dia jadi X dengan Y. Okey, so macam mana, dan kita tengok ada 2 di sini, so letak 2 square root. Okey, X1 adalah X, titik koordinat X untuk S kita tak tahu. So kita biarkan dulu, kita biarkan saja dalam bentuk X, dan Y2, X2 adalah point X, nilai X untuk point P. Point P adalah 0, so square. Tambah dengan Y1 adalah nilai koordinat Y untuk S, untuk point S, yang itu kita tak tahu, kita biarkan Y saja. So tolak Y2 iaitu koordinat P iaitu negatif 6, so akan jadi positif 6, equalkan dengan distance SQ. Okey, SQ. Okey, so SQ X, Q dia punya X dia adalah negatif 3, negatif jadi positif 3 square tambah Y2 adalah 0. Y2 adalah 0. So tolak 0 kuasa 2. Okey, so masalah dengan locus ialah punca kuasa. So kita kena hilangkan punca kuasa. Ada 2 cara, sama ada anda boleh pindahkan punca kuasa ini ke sana. So dia akan jadi 2 kuasa 2. Punca kuasa 2 kita akan potong, kita akan matikan dia, ataupun kita squarekan kedua-dua. Kita kita kuasa 2 kan kedua-dua belah kiri dan kanan. Mana-mana pun boleh, asalkan punca kuasa hilang. Okey, so cara yang saya suka buat ialah saya pindahkan sini. So apa yang berlaku ialah 2 jadi kuasa 2, square root ini akan menjadi kuasa 2. So saya terus simplifykan. So X tolak 0 jadi X, so X square tambah Y square tambah 12Y tambah 36. Okey, sama dengan kita buka terus bracket ya. So X square tambah 6X tambah 9 tambah Y square. Okey, so ini akan jadi 4 bracket. Sebab apa? 4 ni perlu didarabkan dengan semua nombor di dalam ini ya. So jika kita tengok square dengan square root apabila kita squarekan dia, punca kuasa kita kuasa 2 kan, dia akan hilang ya, akan mati. Okey, so kita akan dapat X square Y square tambah 12Y tambah 36. Okey, and then kita pun pindahkan semua sebelah kanan ke sebelah kiri. So jadi apa? Negatif X square tolak 6X tolak 9 tolak Y square sama dengan 0. Okey, so buka bracket, selesaikan dia, dapat apa? 4X square tambah 4Y square tambah 48Y square tambah 20 15 berapa ni? So 12 15 tolak square X square, X kuasa 6X tolak Y square sama dengan 0. Kita solvekan dia. So kita akan dapat berapa? Kita akan dapat, jawapan kita akan menjadi negatif 3X square tambah 3Y square. Nampak? Cara dia senang ya. Jika anda ada banyak unknown macam ini, anda dah kira, terus potong supaya anda tak double counted ataupun anda miscounted. Okey, takut anda terkira sekali lagi ataupun anda tertinggal. Perhatikan betul-betul, buat slow-slow, satu persatu, jangan laju-laju. Okey,
So and then kita tengok apa? Kita tengok X pula. So X tinggal 6X saja. Okay, 6X saja. So kita akan dapat apa? 6x, and then kita akan ada Y pula. Y adalah 48Y. So potong terus. And then tinggal apa lagi? Tinggal adalah 154 tolak 9. 154 tolak 9 kita akan dapat 135 sama dengan 0. Okey? Dapat? Okey, itu saja untuk soalan ini. Ini adalah dia punya equation untuk locus S. Okey? Okey, sedikit pembetulan Ini adalah satu kesilapan yang sudah saya buat Okey, jangan buat masalah silapan macam ni So apa yang berlaku di sini ialah saya tersilap darab 4 dengan 36. So sepatutnya ini adalah 144. Okey, jangan buat kesilapan yang macam saya buat ini Sebab apa? Dia akan efek, anda akan rugi 1 ataupun 2 markah Jika pemeriksa tu baik, ia hanya potong 1 markah. Kalau dia tu strict, dia akan potong 2 markah, rugi Okey. So sini sepatutnya 144 tolak 9 baru anda dapat 135. Okey.